Terima kasih kerana memilih TV1 bersama saya Muhammad Zafil Abdul Jawad dalam Best 5.10 edisi 5 petang dan berikut adalah tumpuan jam ini. Bekalan petroleum RON 97 akan pulih dalam tempoh seminggu. Jaminan diberi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ekoran kesukaran pengguna mendapat bekalan di pasaran. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata pihaknya menolak dakwaan bekalan petroleum 97 disorot. Sehingga pagi tadi, 177 buah stesen minyak dilapor kehabisan bekalan RON 97. Kerajaan yakin sasaran defisit 3.5% tahun ini dapat dicapai berikutan langkah pengapungan terkawal harga RON 95 dan diesel. Keyakinan itu bersandarkan kepada kedudukan keseluruhan pendapatan negara dari segi kutipan cukai serta pendapatan minyak dan gas. Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazwa berkata, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST bermula 1 April tahun depan juga dapat membantu mengukuhkan pendapatan negara. Seorang pegawai tadbir di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah dihadapkan ke Mahkamah Session Alor atas tuduhan meminta dan cuba memperoleh layanan seks sebagai dorongan untuk meluluskan permohonan rumah di bawah projek perumahan rakyat termiskin di negeri itu. Hakim menetapkan 30 Disember ini untuk sebutan semula kes. Baik, perkembangan seterusnya. Satu sindiket pengedaran dadah didalangi warga tempatan tumpas hasil serbuan di Pulau Pinang dan Kedah Jumaat lalu. 12 suspek ditahan, masing-masing 7 di Pulau Pinang dan 5 di Kedah. Dadah seberat 6.5 kg dirampas. Kes remaja hilang 2 pelajar berusia 14 tahun Aiman Hakimi Suhairi dan sepupunya Muhammad Syazwan Muhammad Razam dari Kampung Padang Cik Mas Baling, Kedah dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak seminggu lalu. Laporan polis dibuat pada malam kejadian. Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 dijangka dibuka sepenuhnya kepada lalu lintas pada 31 Disember ini. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin, LPT2 yang sudah 99% siap akan dibuka sepenuhnya pada tarikh itu jika tiada kejadian luar jangka seperti banjir besar. Pada masa ini, jajaran LPT2 yang telah siap dan boleh dilalui pengguna ialah sepanjang 159 km atau 86% daripada 184 km jarak keseluruhan projek berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan penubuhan Pusat Pengembangan Bahasa Melayu di Universiti Pengajian Antarabangsa Beijing BFSU di Beijing, China. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan hari ini turut dianugerahkan ijazah doktor kehormat dari BFSU atas sumbangan besar beliau dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan bahasa Melayu. Baik, Kerajaan Negeri Perlis mengumumkan peruntukan RM244.48 juta bagi bajet 2015 dengan nilai anggaran defisit RM101.7 juta. Bajet bertemakan memperkasa ekonomi mensejahtera rakyat dibentang Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man. Beliau turut mengumumkan bonus setengah bulan gaji atau minimum RM500 kepada penjawat awam di negeri itu yang akan mula dibayar pada Januari depan. Baik, untuk lebih banyak perincian lain teruskan bersama Nasional 5. Saya Muhammad Zafil Abdul Jawad. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kabinet KK jamin bekalan petrol RON 97 akan pulih dalam seminggu. Menteri tolak andaian bekalan di Sorong. Assalamualaikum. Ini adalah Nasional 5 2 Disember. Saya Hisham Saleh. Dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini dan ianya mengenai sekurang-kurangnya 15% rakyat Sabah masih tiada dokumen pengenalan diri. Juga penubuhan Pusat Pengembangan Bahasa Melayu di Foreign University Beijing, lakap sejarah baru.
Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Sarawak masih ketinggalan dalam mengguna pakai konsep pembinaan bangunan hijau yang mesra alam atau green buildings dalam industri pembinaannya. Faktor kos awalan pembinaan yang agak tinggi mungkin menyumbang kepada keengganan pemaju untuk menerap pendekatan yang mesra alam sekitar dan jimat tenaga dalam projek pembinaan mereka. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Teruskan bersama rakan penyampai Jovina di Kota Kinabalu. Fokus dari negeri di bawah Bayu hari ini, perniagaan berkonsepkan franchise peluang kepada mereka yang ingin menjadi usahawan. Kerajaan turut sediakan peruntukan bagi bakal-bakal franchisee tahun depan. Kupasannya seketika nanti, kita kembali bersama Hisham dan Norlela di Angkasa Puri. Baiklah, kita akan ke Sabah dan Sarawak seketika nanti dan kita ke berita ini dulu ya. Misteri bau busuk di sebuah kediaman dekat flat Ladang Gemilang 2, Kuala Terengganu sejak beberapa hari lalu terungkai selepas penemuan mayat seorang wanita warga emas lewat petang semalam. Mayat Salmah Ibrahim, 74 tahun, ditemui terlentang dalam bilik tidur oleh jirannya. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Idris Abdul Rafa ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Difahamkan wanita tersebut tinggal sendirian di tingkat 4 Pangsapuri berkenaan. Pemeriksaan awal mendapati tiada unsur jenayah pada badan mangsa. Mangsa dikatakan mengalami sakit tua dan mengidap sakit jantung. Mayat mangsa dibawa ke bilik forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk siasatan lanjut. Dan ini pula hasrat dua sahabat untuk menghadiri majlis perpisahan bersama guru tidak kesampaian selepas kedua-duanya terbunuh dalam satu kemalangan. Kejadian berlaku kira-kira jam 9 malam tadi di kilometer 7 Jalan Termeloh Jerantut selepas susur masuk tol Termeloh. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Syafiq Azman, 18 tahun, bersama rakannya Muhammad Razwan Samad, 16 tahun, dari arah Temerloh menuju ke Giat Mara, Kuala Krau. Motosikal mangsa dipercayai bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan di persimpangan lampu isyarat. Kedua-dua mangsa mengalami cedera parah dan mati di tempat kejadian. Dan seterusnya, di Sementara itu, di Lebuh Raya Utara Selatan, arah Paguh ke Bukit Gambis, seorang lelaki warga Indonesia maut manakala 3 lagi cedera dalam satu kemalangan membabitkan sebuah bas persiaran dengan sebuah trailer. Ketua Polis Daerah Ledang, DSP Muhammad Saleh Abdul Razak ketika mengesahkan kejadian memberitahu kemalangan berlaku di kilometer 156 di Lebuh Raya berkenaan kira-kira pukul 3 pagi tadi. Bas persiaran pelancong itu membawa 43 warga Indonesia dari Larkin menuju ke Kuala Lumpur. Nahas dipercayai berlaku selepas bas terbabas sebelum terbalik di lorong kanan jalan sebelum dilanggar sebuah trailer yang tidak sempat menekan brek. Mangsa yang berusia 20-an meninggal dunia kerana cedera di kepala. Di Kuala Terengganu pula menyaksikan seorang peniaga air tebu nyaris maut selepas sebuah kenderaan yang dipandu seorang individu terbabas dan merempuh premisnya. Dan dalam insiden pagi tadi, mangsa sedang mengikis sebatang tebu untuk dijual di kampung seberang Baroh, Kuala Terengganu. Akibatnya, mangsa Muhammad Faiz Hazrul Ibrahim terperosok di bawah kenderaan dan cedera di badan dan muka, dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu. Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri, Superintendent Alias Hashim yang dihubungi mengesahkan mengenai insiden dan menyatakan kenderaan yang dipandu jurujual kereta itu dalam perjalanan ke tempat kerja menghala ke pusat bandar Kuala Terengganu. Siasatan awal mendapati kenderaan berkenaan cuba mengelak sebuah motosikal sebelum terbabas ke kanan jalan lalu merempuh pokok hiasan. Ekoran insiden, kereta tersebut tersasar sejauh 30 meter lalu terperosok masuk ke premis menjual air tebu. Peniaga air tebu itu yang kini menerima rawatan di HSNZ dilaporkan dalam keadaan stabil. Seorang pemandu lori parah apabila kenderaan dinaiki terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di Lebuh Raya NPE berhampiran bangunan Angkasa Puri RTM tengah hari tadi. Mangsa yang pada mulanya terperangkap dalam kenderaan berjaya dikeluarkan oleh orang awam.
Menurut saksi, kejadian berlaku kira-kira pukul 1.10 tengah hari. Semasa kejadian, pemandu lori syarikat catering tersebut dalam perjalanan ke Angkasa Puri. Ketika menghampiri susur masuk ke kompleks penyiaran itu, kenderaannya terlanggar sebuah kereta yang berada di lorong kiri jalan. Hentaman kuat menyebabkan dia cedera parah. Pemandu kereta bagaimanapun hanya cedera ringan. Ambulans yang tiba tidak berapa lama kemudian memberikan rawatan kecemasan kepada pemandu lori. Mayat mangsa dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Melayu untuk rawatan lanjut. Dan insiden mengakibatkan kesesakan jalan sepanjang kira-kira 1 kilometer. Cuti persekolahan dua sepupu kini menjadi misteri selepas mereka dilihat bersama-sama keluar rumah pada 23 November lalu dan sehingga kini tidak pulang ke rumah. Aiman Hakimi Suhairi dan sepupunya Muhammad Syazwan Muhammad Razam masing-masing berusia 14 tahun dari kampung Padang Cik Mas dekat Baling Kedah dipercayai keluar rumah menaiki sebuah motosikal. Sejak tidak pulang ke rumah lebih seminggu lalu, pelbagai usaha mencari dilakukan kedua-dua keluarga meliputi daerah Baling, Gerik juga Ipoh. Sehubungan itu juga satu laporan kehilangan mereka dibuat di Balai Polis Baling. Tengah hari tu mereka ada lagi, dalam 2.30 tu mereka ada dalam ni lagi. Lah kampung lagi. Lepas tu duduk tunggu balik tak balik. Tak balik sampai malam kan, sampai ke hari inilah. Cari dia sampai ke Ipoh. Belah Gerik, Lawing, tak jumpa. Balai Polis lah. Aiman, ibu minta balik ya. Tolonglah, kesianlah kat ibu. Ibu ni tunggu dah berapa hari dah ni. Tak balik. Tak ada telefon apa, telefon pun tak angkat. Tak tahu makan minum dia macam mana. Bagi orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung dua pelajar SMK Tunku Putra Baling ini diminta menghubungi talian tertera atau membuat laporan polis di mana-mana balai polis berdekatan. Berdepan tuduhan meminta dan cuba memperoleh layanan seks sebagai dorongan meluluskan permohonan rumah di bawah projek perumahan rakyat termiskin di Kedah. Seorang pegawai tadbir Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah dihadapkan ke Mahkamah Session Alor-Star. Tertuduh Harris Saad, 56 tahun, berdepan dua pertuduhan dan didakwa mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan berbentuk layanan seks daripada seorang ibu tunggal sebagai dorongan untuk mempercepatkan proses permohonan rumah PPRT di Kentucky Fried Chicken, Jalan Lembong Kapal, Alor-Star pada 10 November lalu kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Tertuduh juga didakwa cuba memperoleh suapan berbentuk layanan seks daripada seorang ibu tunggal sebagai dorongan untuk tujuan sama pada 13 November lalu di Hotel Royal Jalan Putra kira-kira pukul 2.45 petang. Tertuduh yang diwakili Peguam Amir Falik Muhammad Jamil mengagut faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azhar Mokhtar. Dan 30 Disember ini ditetapkan Hakim untuk sebutan semula kes dan penyediaan dokumen. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Syahrul Kuzaimi Amiruddin. Sindiket pengedaran dadah yang bergiat aktif sekitar Pulau Pinang dan Kedah tumpas dengan penahanan 10 lelaki dan 2 wanita. Kejayaan pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting turut disertai dengan pembekaran sebuah makmal memproses heroin di sebuah rumah dekat Sungai Ara, Georgetown, Pulau Pinang. Kesemua warga tempatan yang berusia 26 hingga 47 tahun diberkas dalam 2 serbuan berasingan pada 28 November lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim memaklumkan mengenai kejayaan bersama pasukan Sting dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Hasil serbuan dadah sintetik dirampas, antaranya gram heroin base 3.8 kg, dadah jenis heroin 2.03
3 kg cecair dadah heroin, 23.7 kg kafein, bahan kimia untuk menghasilkan dadah serta peralatan memproses dadah. Turut disita 9 kereta pelbagai jenis dan 6 motosikal termasuk 4 motosikal berkuasa tinggi, wang tunai berjumlah RM70,264 dan barang kemas. Kesemua nilai sitaan dianggarkan kira-kira RM800,000. Dan peringatan kepada semua mereka yang terlibat di dalam kegiatan pengedaran dadah bahawa mereka pasti akan dikenakan tindakan yang sewajarnya, iaitu satu hari mereka akan ditangkap dan didakwa. Hujan lebat yang turun sejak petang semalam mengakibatkan paras air Sungai Bernam di Perak meningkat secara mendadak. Keadaan itu menjejaskan hampir keseluruhan Kampung Gesir, Kampung Lalang, Kampung Serigala, Kampung Sekolah dan Kampung Masjid. Situasi terbaru itu menyaksikan Pusat Program Latihan Hikmat Negara PLKN, Gesir Tengah dan Sekolah Kebangsaan Ulu Bernam dibuka sebagai pusat pemindahan sementara bagi 62 keluarga yang terpaksa dipindahkan akibat terjejas banjir di Mukim Hulu Bernam Selatan dan Utara awal pagi tadi. Menurut salah seorang penduduk kampung yang ditemui, fenomena banjir kali ini luar biasa kerana kawasan tersebut mengalami kejadian banjir 6 tahun lalu dan ketinggian paras air tidak melebihi paras lutut. Dulu tak tahu kan, dia itu je, tak ada naik atas. Kawan ni dia terus naik atas. Sehingga jam 3 pagi tadi, air semakin meningkat di beberapa kawasan termasuk Pekan Behrang. 56 keluarga melibatkan 88 penduduk ditempatkan di PLKN Gesir Tengah, manakala 6 keluarga melibatkan 10 penduduk berada di Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam. Kesemua penduduk terjejas banjir diberikan bantuan awal keperluan asas seperti selimut, tilam dan makanan. Jalan Kuala Slim ke Felda Bersaut serta kawasan di sempadan Selangor telah ditutup kepada kenderaan berat ekoran insiden tanah runtuh di Batu Empat, Slim River, Perak malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Slim River, Muhammad Zain Muhammad Saidin memaklumkan pihaknya bersama beberapa agensi lain masih melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Kawasan terjejas adalah sepanjang 34 meter, selebar 8 meter dan tanah menggelunsur ke bawah sedalam 45 meter. Punca kejadian masih disiasat dan tidak menolak kemungkinan hujan lebat semalam telah menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Walaupun tiada pergerakan tanah berlaku pagi tadi, situasi di lokasi masih berbahaya. Sehubungan itu, jalan berkenaan hanya akan dibuka selepas pihak Jabatan Kerja Raya membaiki laluan berkenaan dan memastikannya selamat untuk digunakan semua kenderaan. Bekalan petroleum RON 97 akan pulih dalam tempoh seminggu. Jaminan diberi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ekoran kesukaran pengguna mendapat bekalan di pasaran. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata pihaknya menolak dakwaan bekalan petroleum RON 97 di Sorok. Saya sendiri turun semalam dan saya melihat, I ask myself, ni bukan kerana nak sorok minyak ni untuk nak mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tak timbul soal itu. Sebab yang pentingnya saya ingat pihak petrol dealers ni kena membuat pendekatan baru pula lah dengan mekanisme baru ini untuk membuatkan sistem mereka senantiasa up to date. Sehingga pagi tadi, 177 buah stesen minyak dilapor kehabisan bekalan RON 97. Sebelum ini, sekitar 12 hingga 20% sahaja jenis petroleum dijual di pasaran berikutan harganya yang tinggi. Beliau berkata bekalan tambahan telah sampai di selatan tanah air semalam, manakala kawasan lain pada 4 dan 8 hari bulan. Dalam pada itu, Kementerian Kewangan akan memberi mekanisme pengiraan harga runcit diesel dan RON 95 kepada KPDNKK bagi dimuat naik di laman sesawang kementerian itu. Dianggarkan 15% daripada rakyat Sabah tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Namun, angka sebenar jumlah mereka terlibat masalah itu masih menjadi tanda tanya. Dan antara itu, kita ikuti pendedahannya oleh wartawan Muhammad Yunus Muhammad Nur. Keputusan itu dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara Sabah. Menurut Timbalan Pengarahnya, Adrian Allen Richard, kesedaran mengenai perkara itu masih rendah. Tahap pendidikan dan keadaan geografi antara penyumbang utama masalah untuk mendapatkan kad pengenalan di Sabah. Figure yang sebenar berapa ramai kita sendiri pun tak tahulah selagi dia tak melaporkan kepada kita.
So kita tak tahulah. Melalui unit khas bergerak UKB oleh JPN, proses daftar kelahiran dan kad pengenalan kiat dilakukan. Setiap permohonan diberi klasifikasi berbeza dan perlu melepasi saringan ketat. Warga asing yang datang ke sini untuk bekerja, dia datang ke Sabah untuk bekerja, melahirkan anak, tidak semestinya anak tu automatik akan mendapat kewarganegaraan. Tidak. Okey, dia akan mengikut status kedua ibu bapa beliau. Secara online pun kita boleh semak secara terus. Kalau cap jari tak lepas, so kita gunakan sistem cap jari kan. So kalau cap jari tak lepas, so macam mana nak buat kad pengenalan? Melainkan sedikit-sedikit di luar lah. Sejak UKB dilancar, lebih 123,000 proses dokumentasi dibuat. Ia turut membabitkan 1,301 bukan warga negara dan 402 individu yang diragui status kerakyatan. Unit khas bergerak JPN negeri ini berperanan menyelesaikan masalah dokumentasi yang dihadapi oleh sebahagian penduduk Sabah, dan antara golongan sasaran UKB ini ialah mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan juga orang kelainan upaya. Kerjasama dengan wakil masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan NGO berjaya mengurangkan jumlah rakyat Sabah yang tidak mempunyai kad pengenalan. So one day we will see in the newspaper, saya nampak ada mobile IC dari JPN. Jadi kami call up the JPN office lah. Selepas tu dia bilang boleh kami kalau untuk Wakamas kita boleh bersama-sama kerja lah. Jadi dari sana itu kami we are very happy lah. Dato' Mary dan persatuannya bekerjasama dengan JPN sejak 2 tahun lalu menjalankan khidmat masyarakat berkenaan. Penubuhan Pusat Pengembangan Bahasa Melayu di Beijing Foreign University BFSU Beijing, China melakar satu lagi sejarah dalam pengembangan bahasa Melayu. Betul, Nolela. Dan ketika mengumumkan perkara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan kepercayaan penuh terhadap persefahaman Malaysia-China. Sina Surya Zaini melaporkannya dari Beijing. Menurut Tan Sri Muhyiddin, ia merupakan langkah penting dan bermakna untuk kesinambungan memperkasa pengembangan bahasa Melayu. Bermakna BFSU akan menjadi pusat utama bagi membantu dalam pengembangan bahasa Melayu di seluruh dunia, khususnya di negara China ini. Jadi inilah suatu keputusan antara lain untuk menghargai sumbangan besar Profesor Wu dan BFSU dalam membantu kita menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa. Projek ini membabitkan kerjasama antara BFSU dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Beliau berkata demikian selepas menerima ijazah Doktor Kehormat daripada BFSU di Beijing, China. Malaysia telah memberi kepercayaan kepada BFSU sebagai pangkalan pengembangan pengajian dan pengajaran bahasa Melayu sejajar dengan peranan universiti itu yang menjadi pelopor pengajian bahasa Melayu sejak tahun 1961. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih 300 juta orang penutur. Dan program yang dilancarkan hari ini merupakan satu lagi fasa baharu memartabatkan bahasa Melayu merentasi sempadan sosial budaya. Kini terdapat 7 buah lagi universiti di China menawarkan kursus ijazah bahasa Melayu dan terbaru Universiti Pengajian Asing Tianjin. Pertambahan universiti menawarkan kursus bahasa Melayu menurut Tan Sri Muhyiddin membuktikan nilai persefahaman tinggi antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat oleh BFSU atas sumbangan besar beliau dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan bahasa Melayu. Dengan pengiktirafan itu, Tan Sri Muhyiddin menjadi alumni BFSU dan sentiasa menjadi rujukan di bidang itu. Anugerah disampaikan Presiden BFSU, Profesor Peng Long dalam satu majlis khas di universiti berkenaan. Dalam ucapannya, Profesor Peng Long berkata, Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam pendidikan terutama memperkasa bahasa Melayu. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri menyambut baik pengiktirafan itu dan menjadi lambang persahabatan tidak ternilai Malaysia-China. Turut hadir Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, Pengarah Pusat Pengajian Bahasa Melayu BFSU Profesor Wu Zong Yu dan Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Awang Sarian.
Baik, saudara, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Nasional 5 dan kini kita beralih ke laporan lintas langsung negeri-negeri rakan-rakan penyampai di Sarawak, Sabah dan juga Pahang. Dan terlebih dahulu kita mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Nur Johanna Abdullah. Jadi Johanna, teruskan dengan laporan anda. Silakan. Silakan Nur Johanna. Terima kasih Hisham di Angkasa Puri. Sarawak masih ketinggalan dalam menggunapakai konsep pembinaan bangunan hijau yang mesra alam atau green buildings dalam industri pembinaannya. Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Manyin berkata, kos awalan pembinaan yang agak tinggi mungkin menyumbang kepada keengganan pemaju untuk menerap pendekatan mesra alam sekitar dan penjimatan tenaga dalam projek pembinaannya. Menteri itu menjelaskan kos awalan bagi bangunan mesra alam dianggarkan 30% lebih tinggi berbanding kos pembinaan bangunan konvensional. Tambahnya, di Sarawak setakat ini hanya sebuah bangunan yang memiliki sijil indeks bangunan hijau GBI iaitu Menara Sarawak Energy Berhad di Kuching yang menerima kedudukan perak sejak Jun 2013. Manakala kampus UCTS di Sibu sedang menyasarkan untuk mendapat kedudukan platinum dan Museum Baharu Sarawak pula menyasarkan untuk mendapatkan persijilan GBI. Datuk Seri Michael berucap merasmikan persidangan bangunan mesra alam dan Taman Dunia 2014 di Kuching. Pembinaan bangunan mesra alam tegasnya akan menyumbang kepada mencapai pembangunan mapan dan seterusnya mengurangkan penggunaan tenaga selain menyumbang kepada usaha global untuk mengurangkan pelepasan karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Justru menteri itu berharap pemain industri pembinaan seperti pemaju, arkitek, jurutera dan perancang bandar untuk menggabungkan ciri-ciri bangunan hijau, mesra alam dan mapan dalam struktur binaan mereka dan menjadikan konsep mesra alam sebagai kaedah pembinaan standard. Persidangan bertemakan Building for the Future, anjuran bersama Confract Hub dan Institut Taman dan Rekreasi Singapura itu bertujuan menyediakan platform kepada pemain industri binaan dan pembuat dasar untuk mempelajari, mengetahui dan memahami konsep mesra alam. Pada Ogos lepas ketika Expo Pembina-Pembina Sarawak Sarbek Total Living 2014 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, pihak pengajur Persatuan Perumahan dan Permaju Hartanah Sarawak (SHIDA) dengan kerjasama Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Malaysia (REHDA) turut menerapkan konsep bangunan hijau sebagai mengiktiraf usaha tersebut. Ini sebagai memberi pendedahan dan mendorong pihak pemaju menggunakan pendekatan mesra alam dan jimat tenaga elektrik selain bagi memenuhi trend permintaan pembeli rumah ketika ini yang cenderung kepada penerapan elemen bangunan hijau bagi kediaman pilihan masa kini. Yang pastinya setiap pembangunan hendaklah diseimbangkan dengan konsep pelestarian alam sekitar. Pendekatan bangunan hijau ini sebahagian daripada usaha tersebut dan semoga pemaju perumahan turut berperanan dalam menjayakan usaha tersebut selain meningkatkan jumlah keluasan bangunan baru yang memenuhi indeks bangunan hijau GBI seterusnya mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Setakat ini dahulu laporan dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 pada petang ini. Seterusnya kita bersama Jovina di Kota Kinabalu. Saudara, perniagaan franchise merupakan sistem perniagaan yang mudah untuk dimulakan jika anda masih baru dalam dunia perniagaan. Ini kerana perniagaan franchise tidak memerlukan banyak pengalaman dalam perniagaan kerana franchisor akan memandu dan memantau aktiviti yang diusahakan oleh franchise mereka. Untuk mengetahui prospek menarik perniagaan franchise, saksikan laporan ini yang disediakan oleh Cheryl Marcus. Ketua Pejabat Perbadanan Nasional Berhad PNS Wilayah Sabah Faiza Yunus memberi perincian perniagaan franchise mempunyai prospek yang sangat cerah jika mendapat bimbingan dan maklumat yang betul. Secara amnya, franchisor atau syarikat pemberi franchise akan menyediakan produk dan sistem perniagaan manakala pemegang franchise atau pelabur sama ada seorang individu atau syarikat perniagaan akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan usaha berterusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Sehingga kini semakin ramai rakyat di negeri ini memahami mengenai perniagaan franchise dan penyertaannya semakin meningkat. Respon setakat ni boleh dikatakan memberangsangkan compare kepada beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu responnya tidak begitu baiklah disebabkan orang masih belum kenal lagi. Tapi sekarang ni publik kita sudah mula menerima franchise itu apa dan dia sejenis industri yang boleh berkembang di Sabah.
Malah menurutnya industri franchise di Sabah kini menunjukkan peningkatan apabila sebanyak 2.1 juta ringgit pembiayaan diluluskan PNS sejak diperkenalkan 3 tahun lalu. Bagi meningkatkan lagi industri itu, kerajaan turut memperuntukkan sebanyak 3 juta ringgit pinjaman yang akan disalurkan PNS untuk bakal-bakal franchisee pada tahun depan. Faiza sempat ditemui pemberita RTM selepas sesi taklimat dan pengenalan mengenai produk Assam House Restaurant kepada para usahawan dari Gabungan Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi pengarah urusan Assam House Restaurant, Ken Zon Law, franchisor yang baru mendapat lesen franchise April tahun ini, menegaskan perniagaan keluarga yang diusahakan sejak 1991 di Ipoh itu kini dikembangkan lagi dengan menawarkan skrim franchise. Sehingga kini terdapat 7 franchise Assam House Restaurant di Semenanjung dan 1 lagi bakal diwujudkan awal tahun depan di Kota Kinabalu. Di Sabah dia target customer bukan sahaja Sabahan, dia more on pelancongan dari Sabah, China ke dan lain-lain lagi. So the potential in Sabah is a very big compared with Semenanjung Malaysia. Beberapa ahli Gabungan Penjajah dan Peniaga Kecil Negeri Sabah yang ditemui pula menyifatkan perniagaan franchise dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Banyak lagi franchisor yang menawarkan seumpama ini, dan saya yakin ahli-ahli boleh memilih mengikut minat mereka dan memberi perhatian secara serius, kerana kita tidak mahu apabila kerajaan membantu dan akhirnya nanti kita gagal. Kita tidak mahu begitu. Kita mahu buat secara serius dan mengambil berat serta mengetahui ilmu-ilmu sistem franchise ini. Sekurang-kurangnya franchise begini kita ada guide, kita ada yalah kita boleh tahu, belajar dan market dia macam mana. Ya market lah yang penting juga. Bila kita sudah ada produk, kita sudah bisnes, menjalankan perniagaan tu dan jualannya ke mana. Sehingga kini sebanyak 23 franchisee telah mendapat pembiayaan daripada PNS Sabah, manakala 6 franchisor dari negeri ini berjaya ditubuhkan. Sharon Marcus melaporkan untuk Berita RTM. Sistem perniagaan franchise mampu meningkatkan penyertaan masyarakat Bumiputera dalam bidang perniagaan. Ini kerana terdapat banyak produk franchise yang boleh diceburi usahawan kecil dan sederhana di negara ini. Sekian laporan dari Sabah, teruskan kepada rakan penyampai Norma Diana di Pahang. Silakan. Pusat Agropolitan Rancangan Penempatan Semula RPS Runcang di Pekan merupakan projek pertama yang dilaksanakan oleh ECERDC bagi membantu masyarakat orang asli terutama di daerah Pekan. Jika dahulu kebanyakan mereka tidak mempunyai pendapatan tetap dan kini segalanya berubah. Mereka mampu tersenyum lebar kerana berupaya memperoleh pendapatan lumayan setiap bulan sehingga mencecah RM2,000 sebulan. Kebanyakan masyarakat orang asli sebelum ini rata-rata tidak berminat untuk menawarkan diri menyertai projek agropolitan ini kerana menyifatkan program itu tidak memberi kebaikan kepada mereka. Malah pada awal pembukaan projek tersebut pada tahun 2009 yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, hanya segelintir yang berminat untuk menyertainya. Namun setelah melihat kepada kejayaan ECERDC menguruskan projek ternakan biri-biri doper sehingga mendapat permintaan tinggi dari luar yang diusahakan golongan mereka sendiri, maka ramai dalam kalangan masyarakat orang asli kini membuka mata untuk menyertainya. Projek agropolitan ini merupakan salah satu daripada dasar transformasi nasional yang membawa sinar harapan dan masa depan yang cerah untuk penduduk luar bandar termasuk masyarakat orang asli. Projek ini juga antara bukti transformasi yang dapat dirasai kesannya untuk manfaat rakyat yang berpendapatan rendah di kawasan luar bandar. Pusat Agropolitan Rancangan Penempatan Semula RPS Runcang di pekan ini kini mempunyai seramai 102 peserta yang menggerakkan projek ternakan biri-biri doper serta pengurusan penanaman rumput Napier. Kebanyakan peserta yang terpilih untuk melaksanakan projek tersebut adalah dari kalangan miskin tegar yang mahu mengubah kehidupan keluar daripada cengkaman kemiskinan. Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Modal Insan ECERDC, Zulkifli Yaakob berkata,
projek pembiakan biri-biri doper banyak membantu masyarakat orang asli untuk mengubah kehidupan ke arah lebih baik untuk jaminan masa depan keluarga. Selain itu, ia turut membolehkan mereka mempunyai pekerjaan tetap serta memperoleh pendapatan yang lebih baik berbanding sebelum ini. Okey, kriteria peserta projek ini adalah peserta dipilih daripada fokus group di Pekan, di mana kriterianya mesti adalah of course lah, orang asli ni dia mestilah dia ni daripada golongan yang miskin tegar dan mereka hendaklah orang kata yang tubuh badan yang sihat supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Itu kriteria kita. Keupayaan mereka mempelajari kaedah penternakan biri-biri tersebut memudahkan mereka mengembangkan lagi sasaran ECERDC bagi menjadikan daerah Pekan sebagai lokasi pembiakan biri-biri doper dan menjadi hub pembiakan terbesar di Asia dengan populasi 25,000 biri-biri menjelang akhir 2015. Tanggungjawab yang diberikan kepada peserta itu tidak hanya digalas oleh komuniti mereka, sebaliknya turut dibantu oleh kaki tangan ECERDC dan Felda. Tambahnya, pelaksanaan jangka panjang yang dibuat ECERDC itu tidak hanya memfokuskan kepada penjanaan pendapatan tetapi turut menyediakan keperluan lain yang diperlukan oleh mereka. Jika sebelum ini, mereka terpaksa berulang-alik sejauh 10 km ke projek Agropolitan Runcang untuk bekerja setiap hari. Namun kini mereka bakal memiliki kediaman sendiri hasil inisiatif ECER. Kediaman berharga RM55,000 seunit itu dilengkapi dengan perabot seperti sofa, almari, katil dan dapur serta kemudahan-kemudahan asas lain secara percuma. Dan sekarang ini kita telah menyediakan rumah yang saya rasa cukup cantik kalau kita tengok kat sini. Selain pada rumah, kita ada juga Dewan Balai Raya, kita ada tadika, kita ada futsal dan kita ada juga permainan kanak-kanak. Dan untuk orang asli juga kita ada sediakan kedai. Kita ada 5 biji kedai di taman ini. Dan ini semua sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga supaya taraf kehidupan mereka di masa depan ni orang kata tidak ketinggalan berbanding dengan kawan-kawan lain di Malaysia ini. Sebanyak 102 kediaman telah dibina di kawasan Pusat Agropolitan Rancangan Penempatan Semula RPS Runcang dan bakal diduduki secara rasmi Sabtu ini. Melihat kepada kejayaan ECER itu memberi kita gambaran riak wajah peserta Agropolitan ini yang bakal memiliki kediaman sendiri. Malah lebih istimewa, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Ahli Parlimen Pekan dijangka akan hadir bagi menyerahkan sendiri kunci rumah kepada peserta terlibat Sabtu ini di Pusat Agropolitan RPS Runcang di Pekan. Rata-rata penerima yang ditemui melahirkan ucapan terima kasih kepada ECER kerana dengan menyertai projek yang dikendalikan, kehidupan mereka kini jauh lebih berubah berbanding sebelum ini. Ketika menjawab setiap soalan yang diajukan wartawan, jelas mereka terharu dan bersyukur di atas nikmat yang diberikan untuk mengubah nasib keluarga. Hidup dari dulu dan sekarang cuma ada perubahan sikit masa ini kan sebab ada perumahan, kemudahan dari segi pendapatan tetap dah ada. Saya rasa alhamdulillah. Akak rasa memang beza. Beza macam mana? Dulu akak tak bekerja. Kalau ada pun kotak biji sawit pun tak menentulah. Tapi sekarang ni semenjak akak ceburi di projek Politan ni Agropolitan, akak rasa macam tiap bulan tu adalah yang tempat akak nak berharap. Diharap dengan pelbagai kemudahan yang disediakan itu mampu membuatkan masyarakat orang asli di Runcang Pekan bergerak seiring dengan masyarakat lain dalam menghasilkan komuniti yang berkualiti.
Kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara disaran dapat menghasilkan apa sahaja produk yang boleh menjana pendapatan bagi menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Ibarat kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Dan ini kita boleh jadikan sebagai contoh di Kelantan yang telah pun berjaya mengusahakan ternakan ikan keli dalam sangkar, juga berjaya menghasilkan makanan ikan dari sumber mentah sedia ada. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kuruk berkata, dengan penghasilan produk yang boleh menjana pendapatan, ia sekaligus dapat mengurangkan kadar kemiskinan selain mendidik masyarakat untuk berdikari daripada bergantung bantuan kerajaan semata-mata. Pada masa sama, pewujudan KRT di setiap daerah, sama ada di luar atau di kawasan bandar, dapat melahirkan masyarakat berdaya maju selain menjadi landasan dalam matlamat penyatuan nasional. Tan Sri Joseph Kuruk berkata demikian ketika merasmikan pelancaran kawasan rukun tetangga KRT baharu dan apresiasi KRT daerah Keningau di Keningau. Dalam majlis itu, sejumlah RM86,000 geran tetangga diberikan kepada 26 KRT baharu dari sekitar di daerah Keningau untuk melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan. Anugerah apresiasi KRT aktif diberikan kepada KRT dari Kampung Baginda, Kampung Kota Kayangan, Kampung Masjid, Kampung Banjar dan Kampung Merampung dari daerah Keningau. Status tinggan sifar disasarkan Johor dalam tempoh 5 tahun dan bagi merealisasikan hasrat itu, tumpuan terarah kepada perkampungan setinggan yang dibina atas tanah milik kerajaan negeri. Betul, Nurila. Dan sasaran yang ditetapkan itu menurut Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin, ini bagi memastikan setiap rakyat memperolehi kediaman selesa. Namun bagi setinggan yang dibina atas tanah persendirian, kerajaan negeri mengharapkan kerjasama tuan tanah memikirkan kaedah terbaik menyelesaikan masalah itu. Dalam soal nak kita atasi setinggan atas tanah individu ataupun persendirian, kita bukan saja memerlukan kefahaman daripada setinggan tapi kerjasama daripada tuan tanah. Kita bersedia bekerjasama dengan tuan tanah untuk mengeluarkan setinggan dengan syarat tuan tanah juga bersedia untuk memberi dan menimbang. Beliau berkata demikian selepas melawat penduduk setinggan di Kampung Rinting C, Pasir Gudang yang mengalami kerugian selepas rumah mereka terlibat dalam kebakaran petang semalam. Penduduk terjejas yang layak akan dipindahkan ke projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Sri Setulang atau di Bandar Sri Alam Masai. Bagi meringankan beban, kerajaan negeri akan memberi bantuan sejumlah RM1,000 kepada setiap keluarga terlibat. Majlis Agama Islam Johor Maish turut menyalurkan sumbangan RM7,600 keluarga terbabit. Buat masa ini, semua mereka ditempatkan di surau kampung berkenaan sebelum dipindahkan ke PPRT berhampiran. Bila masa saya sedar, dah kalang kabut, api pun dah membesar dekat ruang tamu. Saya tak boleh buat apa. Masa tu saya mencari di mana kedudukan anak saya. Masa tu saya tak terfikir apa untuk menyelamatkan diri. Saya fikir untuk mencari anak saya di mana dan saya dapati anak saya dah berada di luar kawasan kebakaran dan saya cuba menyelamatkan diri daripada kebakaran. Saya cuba pecahkan dinding belakang daripada dapur untuk menyelamatkan diri saya lah. Saya terus balik ke sini udah tak ada apa. Tak ada apa, udah saya berdiri aja di sini. RM244.48 juta merupakan jumlah peruntukan bajet 2015 bagi Perlis dengan nilai anggaran defisit RM101.69 juta, menurun RM4.38 juta berbanding defisit tahun semasa yang berjumlah RM106.07 juta. Dan pembentangan bajet yang dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man turut menjelaskan penurunan defisit itu dijangka dapat membantu kerajaan negeri menuju belanjawan berimbang menjelang tahun 2020 selari dengan tema memperkasa ekonomi mensejahtera rakyat.
4 strategi utama telah digariskan dalam mencapai tema berkenaan dengan memperkasa pelaburan, memperkukuh kemudahan prasarana awam, melestari keindahan lanskap dan kebersihan bandar serta menggalakkan pelancongan. Bersebelahan dengan Kedah dan bersempadan dengan negara Thailand, disokong oleh infrastruktur jalan raya, pelabuhan dan jalan kereta api berkembang, membolehkan Perlis menjadi antara destinasi pilihan utama pelaburan domestik dan asing. Dan bonus buat penjawat awam di negeri ini turut diumumkan dengan pemberian setengah bulan gaji atau minimum RM500 yang akan dibayar pada Januari depan. Di Johor, Esko Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri R. Widianaden menggesa setiap penjawat awam lebih berani mencuba pendekatan penyampaian perkhidmatan yang lebih inovatif untuk penuhi kehendak pelanggan masa kini. Melalui kumpulan inovatif dan kreatif KIK, penjawat awam sebenarnya mampu melahirkan pasukan perkhidmatan awam yang menjadi pemudah cara dalam menyelesaikan masalah rakyat. Semua itu penting ke arah pemodenan pelaksanaan sistem pengurusan baru yang menjadi tunggak kepada transformasi negara. Saya menyeru kepada semua penjawat awam supaya sentiasa memupuk minat dalam membudayakan usaha-usaha untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativiti ke arah merealisasikan matlamat melahirkan penjawat awam yang mampu menjadi tonggak kepada transformasi kerajaan. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam Peringkat Kebangsaan ke-31 di Johor Bahru. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal menerima anugerah Darjah Kebesaran Negeri Sarawak Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS. Ia sempena sambutan hari jadi ke-92 bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring tahun lepas. Darjah tersebut membawa gelaran Datuk Seri, turut menerima anugerah yang sama Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Penyampaian darjah disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Istiadat berlangsung di Astana Negeri Petrajaya di Kuching. Turut hadir isteri Yang di-Pertua Negeri Tuh Puan Ragat Kurdi dan Menteri Muda Perancangan Sumber Datuk Naruddin Majais. Krisis Menteri Besar yang diselesaikan dengan pelantikan Azmin Ali tidak bermakna tenangnya Dewan Undangan Negeri Selangor. Kali ini, DAP telah membuat tuntutan untuk satu lagi jawatan timbalan speaker berdasarkan janji Majlis Pimpinan Pakatan PKR, PAS dan DAP untuk menyelesaikan isu MB. Bagaimanapun, tindakan DAP itu dilihat tidak wajar memandangkan semua pihak sudah maklum jawatan berkenaan dihaskan kepada PAS. Tindakan DAP yang berterusan melobi jawatan berkenaan tidak dipersetujui PAS menerusi Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Negeri Salihin Muki dengan pandangan ketidakpuasan DAP terhadap jawatan itu hanya membuka ruang kepada tomahan rakyat bahawa mereka hanya tamakkan kuasa. Dengan speaker dan juga timbalan speaker. Bagi saya, daripada kita berpolemik soal jawatan-jawatan ini, nanti rakyat akan melihat kita ini hanya gila jawatan. Lebih baiklah kita gunakan wang itu untuk pergi perkara lain yang ada kepentingan kepada rakyat. Melihat perkembangan itu juga, Ketua Pembangkang Datuk Syamsuddin Ilyas berpendapat tindakan DAP itu menunjukkan Pakatan PKR, PAS dan DAP tidak mempunyai kata sepakat dalam menentukan kerusi timbalan speaker. Ini memang tamak kuasa. Dah ada speaker dah dipresent daripada DAP, nak pula timbalan speaker. Apa lagi dia nak? Dah ada wakil dia kat situ. Itu yang kedua, nampaklah pakatan ni tak sepakat lah. Semalam dalam Konvensyen DAP Selangor, pengerusinya Tony Puah menegaskan pihaknya tetap akan melobi tuntutan itu diwujudkan apabila jawatan tersebut dimenangi PAS melalui undi rahsia yang dijalankan dalam DUN baru-baru ini. DAP mencalonkan Adun Skincan Eng Siu Lim untuk jawatan itu minggu lalu, bagaimanapun tewas dalam undi rahsia yang dijalankan.
Golongan wanita yang baru menceburi bidang perniagaan perlu bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menjadi usahawan yang hebat dan berjaya. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor, di mana beliau berkata mereka perlu cekal dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi rintangan dan cabaran dunia semasa. Menurut Datin Sri Rosmah Mansor, berbanding setengah negara, wanita Malaysia dianggap bertuah kerana sumbangan mereka diiktiraf dan diakui sebagai tunjang utama dalam membentuk lanskap ekonomi negara. Kita mestilah terus berusaha untuk membina empayar perniagaan dan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk kekal berdaya saing dalam dunia yang pesat serta penuh mencabar. Hakikatnya, networking ataupun jalinan kerjasama tidak lagi menjadi pilihan tetapi satu keperluan untuk bersaing mengikut peredaran masa. Datin Sri Rosmah berkata pada Majlis Graduasi Kemahiran 1000 Usahawan Wanita 6 Gerakan Tindakan Afirmatif Baru Kaum India di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin dan timbalannya Datuk M. Saravanan, merangkap pengerusi Yayasan 6 serta Ketua Wanita MIC Mohana Muniandi. Dalam pada itu, sebanyak 37 juta ringgit diperuntukkan melalui Unit Perancang Ekonomi EPU kepada komuniti India. Peruntukan itu disalurkan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata pembangunan tenaga manusia melalui pendidikan dan latihan kunci menyelesaikan masalah masyarakat berpendapatan rendah. Justru penubuhan 6 tepat pada masanya kerana ia merupakan instrumen penting dan berkesan dalam mempercepatkan pembangunan komuniti setempat. Yayasan 6 dilantik sebagai rakan strategik jawatan kuasa khas Kabinet bagi mengenal pasti dan memantau penyertaan masyarakat India dalam program dan projek-projek kerajaan. Sejak ditubuhkan tahun lepas, 6 fokus dalam memperkasa ekonomi kaum India dengan menyasar melatih 100,000 belia dan beliawanis di seluruh negara dalam jangka masa 5 tahun akan datang. Manakala seramai 3,375 usahawan wanita India MIC telah dilatih sepanjang tempoh itu. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Kabinet KK jamin bekalan petrol RON 97 akan pulih dalam seminggu. Menteri tolak andaian bekalan di Sorong. Sekurang-kurangnya 15% rakyat Sabah masih tiada dokumen pengenalan diri. Juga penubuhan Pusat Pengembangan Bahasa Melayu di Foreign University Beijing, lakar sejarah baru. Baik, sekian paparan Nasional 5 untuk hari ini 2 Disember 2014. Terus layari RTM MyStream, MyClick, RTM Portal dan juga RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5.10 sepenuhnya. Saya Hisham Saleh. Dan juga saya Nurlela Muhammad Noor. Jadi kita kembali bersama Zafri Jawad di pentas Grandstands Best 5.10. Jadi Nasional 5. Terus kepada anda. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Bersua kembali dalam Best 5.10 untuk edisi 6 petang. Saya Muhammad Zafri Abjawad dan berikut tumpuan seterusnya jam ini. Kanak-kanak yang menerima pendidikan awal menerusi program Permata Negara Permata menunjukkan kepayaan berfikir lebih ke hadapan melebihi 1 tahun usia mereka. Persidangan Dewan Negara hari ini dimaklumkan berdasarkan kajian bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, majoriti kanak-kanak yang mengikuti program Permata menunjukkan keupayaan berkenaan menerusi 3 kajian keberkesanan pelaksanaan. Ujian kepintaran terhadap kanak-kanak Permata juga mendapati mereka mempunyai tahap kepintaran yang baik. Projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 dijangka dapat dibuka sepenuhnya kepada lalu lintas 31 Disember ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosna Abdul Rashid Shirlin memberitahu sidang Dewan Negara LPT2 yang sudah 99% siap akan dibuka sepenuhnya jika tiada kejadian luar jangka seperti banjir besar. Jajaran LPT yang boleh dilalui pengguna pada tempoh berkenaan ialah sepanjang 159 km atau 86% daripada 148 km jarak keseluruhan projek berkenaan. Sementara bakinya masih dalam peringkat pembinaan.
Baik, perkembangan seterusnya, guna logat tempatan jelas pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Itu yang akan dilaksanakan Jabatan Penerangan setelah mendapati ia pendekatan yang lebih berkesan dalam usaha memberi pemahaman kepada rakyat setempat mengenai GST. Jabatan Penerangan setakat ini telah melatih kumpulan tertentu di setiap negeri untuk menyampaikan maklumat mengikut logat di sesebuah kawasan. Tan Sri Muhyiddin menerima anugerah ijazah Doktor Kehormat dari BFSU atas sumbangan besar beliau dalam bidang pendidikannya, khususnya pengembangan bahasa Melayu. Dengan pengiktirafan itu, Tan Sri Muhyiddin akan sentiasa menjadi rujukan di bidang pendidikan. Menurut Presiden BFSU, Profesor Peng Long, Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam pemerkasaan bahasa Melayu. Timbalan Perdana Menteri pula menyifatkannya sebagai lambang persahabatan tidak ternilai Kuala Lumpur, Beijing. Unit Perancangan Ekonomi EPU menyalurkan peruntukan RM37 juta bagi pembangunan komuniti India. Peruntukan yang disalur melalui Kementerian Belia dan Sukan itu akan membantu pembangunan pendidikan dan latihan dan menyelesaikan masalah masyarakat berpendapatan rendah. Penubuhan gerakan tindakan afirmatif baharu 6 menurut menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar adalah tepat pada masa kerana ia mampu mempercepat pembangunan komuniti setempat. Sejak ditubuhkan tahun lepas, 6 fokus dalam memperkasa ekonomi kaum India dengan menyasarkan untuk melatih 100,000 belia dan beliawanis di seluruh negara dalam jangka masa 5 tahun. Baik, kita ke perkembangan antarabangsa. Penyiasat kemalangan Persekutuan Amerika Syarikat mendapati bahawa litar pintas mungkin menyebabkan kebakaran dalam insiden pesawat Boeing 787 tahun lalu berpunca daripada kecacatan pembuatan pesawat. Boeing dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA dipersalahkan kerana mereka bentuk dan meluluskan bateri yang tidak dapat melindungi kejadian litar pintas. Pemeriksaan juga tidak dapat mengesan kelemahan dan serpihan dalam bateri lithium ion pesawat yang dikeluarkan Jepun. Dalam insiden Januari tahun lalu, kebakaran pesawat Boeing menyebabkan penerbangan Japan Airlines 787 melakukan pendaratan cemas. Ketua Pemimpin Pelajar Terkemuka di Hong Kong kekal dengan protes terhadap kerajaan menerusi mogok lapar, cubaan yang gagal diteruskan aktivis pro-demokrasi di sekitar ibu pejabat kerajaan di Hong Kong. Selepas 12 jam, Joshua Wong, 18 tahun, menegaskan mogok berkenaan akan diteruskan bagi mendapatkan perhatian ramai. Wong sebelum ini mengumumkan mogok lapar berkenaan bagi menuntut kerajaan Hong Kong melepaskan sukatan terhadap pemimpin